Okey, jelas tulisan hari ini? Okey ke, nampak jelas ke? Ataupun blur macam dulu? Okey, teacher. Okey ya. Okey, so hari ini kita akan masuk lagi sejenis taburan kepalang kalian. Dia dinamakan sebagai taburan normal. Okey, taburan kepalang kalian normal. Kalau taburan kepalang kalian binomial, kita tahu dia hanya ada dua kesudahan. Dan dia mesti jenis dua kesudahan, dan so dia mesti discrete lah. Dia mesti jenis discrete. Di mana kita satu ialah berjaya, satu ialah gagal. Tapi bila kita pergi kepada taburan normal, kali ini kita akan melibatkan pemboleh ubah rawat jenis selanjar punya. Kalau kamu masih ingat pada mula-mula kita belajar itu, kalau discrete jawapan kita ialah kosong ataupun integer pula. 0, 1, 2, 3, 4. Kalau pemboleh ubah rawat selanjar, maksudnya kita punya jawapan tu mungkin dalam nombor perpuluhan. Contohnya hari itu cikgu ada bagikan berat pelajar paling ringan berapa, paling berat berapa. So bila cikgu ambil seorang pelajar, cikgu cek dia punya berat mungkin 53.2. Orang kedua mungkin 53.4. Dia tak semestinya semua orang 53, semua orang 54. So jenis ini di mana bila kita tengok dia punya kesudahan, dia merupakan pemboleh ubah rawat selanjar dan dia akan jatuh dalam taburan kepalang kalian normal. Tapi sebenarnya bila dia ialah pemboleh ubah rawat selanjar, dia tak semestinya ialah taburan kepalang kalian normal. Sebenarnya taburan kepalang kalian, kalau kamu tengok gambar raja bawah, ini yang dipanggil sebagai normal, nanti cikgu akan terangkan, ini yang dipanggil sebagai normal. Okey, tapi sebenarnya dalam keadaan sebenarnya bukan tiap-tiap kali kita akan tapak normal. Kadang-kala kita akan tapak bentuk yang tak normal. Contohnya, okey, dia berat sebelah ke contohnya dia berat ke sebelah sini. Boleh? Ataupun dia berat di sebelah sini. Kalau normal kita maksudnya majoriti ada di tengah-tengah. Majoriti ada di tengah-tengah, yang bagus punya sikit, yang kecil punya sikit. Itu yang normal. Okey. Tapi bukan tiap-tiap kali kita akan tapak normal macam ini. Kadang-kala dia akan berat ke sebelah kanan ataupun dia akan berat ke sebelah kiri. Contohnya mungkin contohnya kelas kamu. Rasa maka kalau pendidikan Islam kebanyakan bagus kan? Seorang dua orang yang tak bagus saja kan? Okey. Kalau maka matematik tambahan, mungkinlah merah punya. Okey. Kebanyakan maka tak tinggi. Tinggi punya mungkin sikit. Kebanyakan mungkin di antara kawasan 50 kiri kanan di situ. Okey? Ataupun boleh berlaku juga keadaan macam ini. Okey? Tengah-tengah tak ada. Tengah-tengah tak ada. Ataupun sikit. Sangat kurang ataupun sangat banyak, betul ramai. Biasanya kita cikgu biasanya suka ibaratkan ini macam kita punya status ekonomi kita. Kalau sekarang satu masyarakat mempunyai jurang ekonomi macam ini, yang sangat kaya ramai, yang sangat miskin pun ramai, tengah-tengah tak ada. Maksudnya dalam masyarakat itu orang yang sangat kaya, orang yang sangat miskin. Bila keadaan macam ini, kita kata jurang ekonomi yang besar. Okay. So sebenarnya paling bagus ialah jenis inilah. Kebanyakan orang keadaan dia sederhana. Kalau kita kaitkan dengan ekonomi ialah eloknya semua rakyat Malaysia, semua rakyat di masyarakat itu tak sangat kaya tapi pun tak sangat miskin. Di kawasan sederhana ini. Kawasan sederhananya. Seorang dua orang mungkin sangat kaya lah, seorang dua orang mungkin di bawah kemiskinan lah. So kalau keadaan macam ini biasanya masyarakat ini stabil. Sama juga kalau cikgu bagi exam kepada kamu. Bagusnya kebanyakan orang lebih kurang kalian lebih kurang semua di satu kawasan. Okey, yang sangat bagus sikit, yang sangat kurang punya sikit. Itu keadaan yang paling stabil. So di sini tingkatan 5, sebenarnya taburan kepalang kalian yang jenis selanjar ini ada banyak jenis. Kita hanya belajar sejenis yang dipanggil sebagai taburan normal. Di mana keadaan biasa itulah keadaan dia. Kita biasanya dalam keadaan normal. Okey, so bila dia ialah taburan kepalang kalian normal, kita pun macam binomial, ada cara tulis singkatan dia. Kalau kamu masih ingat, kalau untuk binomial, kita akan tulis pakai simbol B, binomial. Kemudian kita pun ada dua nombor.
Hanya kalau binomial, nombor pertama mewakili N, nombor kedua mewakili kepalang kalian berjaya. Okey. Kemudian daripada MP ni kita boleh carilah mean dan sisihan piawai dan variance. Tapi kalau taburan nombor, kali ini dia pun macam ini. Okey, dia pun boleh kita tulis, okey, ini adalah satu taburan, dia adalah nombor, so kita pakai N. Okey, N ini sebenarnya bahasa Inggeris, B ini pun sebenarnya bahasa Inggeris. Sebab secara kebetulan BMPI bukan secara kebetulan lah. Sebab bila kita translate kepada BN, kita tidak ubah perkataan dia. So binomial masih binomial, normal masih normal. So awak akan rasa ikut BM ya. Dia sebenarnya ikut BI ya. So normal. Hanya kali ini dia pun akan tulis dua nombor untuk mewakili satu taburan binomial. Hanya perwakilan dia berbeza. Kalau taburan normal, dia akan mewakili dengan mean dia. Ya, kalau kamu masih ingat hari itu kita dalam tajuk ini kita belajar mean, dia akan gunakan simbol ini. Kalau tajuk statistik matematik yang awak belajar itu dia pakai mean simbol ini. Tapi bila dalam kepalang kalian kita gunakan mu simbol mean ini di mana dia merupakan nilai anggaran lah. Okey. Lepas tu nombor kedua ini mewakili variance. Kamu hati-hati So nombor yang diberi ini ialah mewakili variance. Nanti kamu akan tengok dalam rumus kita sebenarnya jarang gunakan variance. Kita akan gunakan sisihan piawai. So kalau cikgu bagi maklumat dalam bentuk ini, nanti bila awak nak tahu apakah sisihan piawai dia, awak kena ambil nombor ini, awak pun cek kuasa 2 lah untuk tahu apakah variance dia. Okay, so itu perwakilan untuk taburan nombor. So apa yang akan berlaku ialah macam inilah. Contohnya sekarang cikgu buat satu uji kaji. Okay, contohnya semua pelajar, sebab biasanya taburan nombor akan mewakili bilangan yang sangat ramai. Dia jarang hanya ambil 2 orang, 5 orang. Okay, biasanya dia akan ambil satu kumpulan yang sangat besar. So sebagai contoh, cikgu ambillah semua penduduk daerah Manjong. Semua penduduk daerah Manjong. Lepas tu cikgu pergi ambil berat setiap orang. Berat setiap orang. Berapa orang? Berapa berat you? So cikgu dapatlah satu, cikgu catatlah. Contohnya ada 2 orang. Ada 2 orang, berat dia mungkin 30 kg. Kemudian mungkin ada 2.1 orang, ada pula 2.1 kg, ada 2 orang. Bila cikgu prok, biasanya inilah keadaan dia lah. Rakyat kita akan kebanyakan dalam satu kawasan, kemudian mungkin sangat-sangat berat punya sikit, sangat-sangat ringan punya sikit. Biasanya keadaan macam inilah. So di sini bila dia adalah ikut taburan, macam cikgu kata dia sebenarnya tak semestinya ikut taburan normal, tapi sebab dalam tingkatan 5 kita hanya belajar jenis ini, so kita akan anggap dia akan keluar taburan normal lah. So bila dia keluar taburan normal, bila awal lukiskan graf dia, kalau kamu tengok taburan kepalang kalian binomial, kita lukis dengan cara ini kan. Lihat, awak ada pernah buat berapa kali. Kita tulis dengan cara ini sebab waktu itu dia ialah discrete. 1, 2, 3, 4, 5. Dia tidak mungkin berlaku waktu itu S kita ialah 1.1, 1.2 sebab dia ialah pemboleh ubah rawat discrete. Tapi bila normal, dia ialah pemboleh ubah rawat selanjar. Maksudnya cikgu sini pun mungkin ada nombor, sini pun ada nombor, sini mungkin ada nombor, sini pun ada lagi nombor. So bila cikgu lukis, dia akan jadi banyak-banyak macam ini. So akhirnya mereka hanya wakilkan dengan benda di sebelah atas saja. Maksudnya dia hanya sambung macam ini. Dia sambung macam ini, so keluarlah graf ini. Dia sambung bahagian atas. Tapi taburan kepalang kalian tidak berlaku macam tu. Binomial tidak berlaku macam tu sebab waktu itu dia discrete. Discrete maksudnya dia memang diasingkan lah. Garis ini, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Mula dengan garis kosong garis kosong. Tapi kalau taburan normal sebab selanjar, so semua kemungkinan ada. So akhirnya dia tak mungkin lukis garis macam ini So dia hanya sambungkan titik di atas saja. So kita akan dapat bentuk macam ini. Dan bila kita dapati graf yang kita lukis ini adalah berbentuk, kita panggil dia macam bentuk loceng. Awak bayangkan, cikgu kantong sini, ini adalah loceng, kong tong tong, bunyi. So kita panggil dia ialah bunyi bentuk loceng dan disimetri, maksudnya sebelah kiri dengan sebelah kanan adalah sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Dengan bawah ini
bawah ini menunjukkan nilai min kamu. Nilai min kamu. Boleh ya? So, kita akan kata taburan yang melibatkan pemboleh ubah lawak sejajar ini ialah jenis taburan normal lah. Okay? Dia bentuk loceng, dia simetri di tengah-tengah dan tengah-tengah ini sebenarnya mewakili min. Okay? Dan kalau dia ialah taburan normal, kamu akan dapati min, median, mode dia semua sama untuk taburan normal. Untuk taburan normal dia ada min, median, mode ada yang sama. Okay? Di sini cikgu teori sikit dia, so awak hanya dengar aja. Aplikasi nanti ya. Okay. Apa lagi sifat yang awak perlu tahu ialah untuk graf ini, min ini, dia bahagikan kita punya gambar raja ini sebab dia ialah pasti simetri di sini kan. Dia ialah pasti simetri di sini. So dia akan membahagikan luas kawasan kita satu sebelah sini. Okay, satu ialah sebelah sini. Sekejap. Satu ialah sebelah sini. Dengan kepada dua bahagian yang sama. Maksudnya sebelah hijau dengan sebelah biru adalah sama. Sebab ini ialah pasti simetri. Lepas tu, kedua-dua hujung lengkung melanjut secara tak terhingga dengan tidak mengentur pasti S. So kalau kamu tengok cikgu lukis gambar raja ini, cikgu tulis ini dia tak sentuh. Kalau cikgu sambung lukis pun, cikgu hanya boleh lukis macam ini. Macam mana cikgu tak boleh bagi dia sentuh pasti X saya? Dia infinity, tak bersentuh. Macam awak belajar dalam matematik graf salingan. Graf ini, kalau kamu masih ingat, graf ini. Kan? Dia sangat dekat tapi dia tak sentuh. Begitu juga untuk sebelah pasti Y. Dia sangat dekat tapi tak sentuh. So benda ini berlaku juga untuk graf taburan binomial. Kalau cikgu sambung lukis, dia makin lama makin rendah tapi macam mana dia tidak boleh sentuh pasti X. So kita akan kata dia adalah tak terhingga. Dia akan melanjut secara tak terhingga dengan tidak mengentur pasti S. Itu maksudnya lah. Okey. Lepas tu benda yang penting awak perlu tahu ialah untuk graf taburan binomial ini, luas ini, luas ini sebenarnya mewakili kepalang kalian. Luas ini mewakili kepalang kalian. So kita tahu nilai kepalang kalian paling besar berapa? Idea? Nilai kepalang kalian paling besar berapa? Idea? Ingat lagi tak? Nilai kepalang kalian paling besar berapa? Paling kecil berapa? Dia paling besar maksudnya benda itu pasti berlaku. Idea? Halo, kamu dengar saya cakap ke? Afiq? Afiq? Paling ada. Besar satu. Paling besar satu, pasti berlaku. Paling kecil? Kosong ada ke teacher? Paling kecil ialah kosong. So di sini sebab kita tahu nilai kepalang kalian paling besar ialah satu, maka tatalah ayat kelima ini jumlah ruas rantau di bawah lengkung ini adalah satu. Sebab ruas rantau ini mewakili kepalang kalian. Ruas rantau ini maksudnya contohnya kawasan hijau ini, kawasan biru ini, dia mewakili kepalang kalian. So, bila ruas ini mewakili kepalang kalian, otomatik maksudnya luas yang boleh berlaku di sini hanya satu lah, maksimum satu. Maksudnya kalau cikgu gabungkan kawasan hijau dengan kawasan biru ni, jumlah dia ialah satu. Kawasan hijau ni tak habis sampai sini. Sorry. Maksudnya sampai sini. Semua ini. Tambah kawasan biru ini. Tambah kawasan biru ini, jumlah dia ialah satu. So ini yang sifat yang awak perlu tahu tentang graf taburan binomial. Di sini macam mana aplikasi dia cikgu akan terang kemudian cikgu akan terang kemudian sebab nanti bila kita tengok soalan aplikasi baru nampak. So sekarang dengar je lah, mungkin tak jelas kenapa apa yang cikgu nak cerita ini kita sambung lagi. So apa yang awak perlu tahu lagi ialah kita katakan kalau untuk taburan normal kita ada dua huruf kan. Satu ialah min, satu ialah variance. Di mana kalau awak punca kuasa 2, awak boleh dapat sisihan piawai lah. So apa yang awak perlu tahu ialah graf kita
graf kita, kalau sekarang awak punya sisihan piawai tidak berubah, tapi awak punya variance, awak punya mean berubah, maka awak akan nampak ialah awak punya graf ini akan bergerak secara mengufuk. Okay? Bergerak secara mengufuk. Makin besar nilai mean kamu, dia makin gerak ke kanan. Sebab macam garis nombor mu1 dengan mu2 mesti lebih besar. So sekarang kalau kita punya cerita itu mengalami mean dia bertambah. Mean dia bertambah, so seluruh graf itu akan beranjak. Akan anjak ke sebelah kanan. Sebab kita kaitkan dengan garis nombor, mu2 mesti lebih besar daripada mu1. Itu dengan syaratnya kalau kita punya variance dan sisihan piawai tidak berubah. Kita punya variance dan sisihan piawai tidak berubah. Tidak berubah. Hanya ubah dari segi mean. Hanya ubah dari segi mean. Okey, lepas tu pergi kepada sebelah sini. Okey, kali ini mean tak berubah. Tapi variance sisihan piawai, variance ataupun sisihan piawai dia berubah. Sebab bila sisihan piawai berubah, maksudnya variance pun akan berubah lah. So bila benda itu berubah, apa yang awak kena faham ialah semakin besar kita punya variance ataupun sisihan piawai kita punya graf itu akan jadi makin rendah. Dan dia akan sebar luas ke tepi. Bentuk graf macam inilah. Dia akan jadi lebih rendah dan dia akan macam kita tarik ke tepi. Macam spring, kita tarik ke kiri kanan. So itu keadaan dia lah. Itu keadaan dia. Ini sebenarnya cikgu pun tak tahu macam mana nak diuji sebab dulu punya sukatan tidak ada maklumat ini. Tidak ada maklumat ini. So cikgu pun tak tahu macam mana dia nak uji. Semua mungkin akan berlaku ialah dia bagi 2 graf, suruh awak bagi komen lah apa yang awak tahu tentang mean ini. Apa yang awak tahu tentang sisihan piawai ini. So apa yang kita tahu kalau mean bertambah, sisihan piawai tidak berubah, maka dia akan gerak secara ufuk, bentuk serupa. Tapi kalau variance ataupun sisihan dia berubah, semakin besar kita punya variance, benda itu jadi lagi pendek. Sebab dia akan serat besar di ke tepi. Serat besar di tepi. So itu pengetahuan sahajalah ya. Cikgu sambung lagi. Ini semua teori dulu So hukum bilangan besar menyatakan semakin besar saiz satu sampel, variasi rawat menjadi semakin kecil dan nilai mean percubaan semakin menghampiri nilai mean teori bagi satu populasi. Tak tahu dia cakap apa kan? Sebenarnya ini maksudnya kalau kamu tengok orang kalau buat survey, orang kalau buat kajian, dia sebenarnya kena ambil sampel banyak. Sebenarnya ikut hukum inilah. Bila dia gunakan, dia ambil sampel banyak. Itu semakin besar saiz sesuatu sampel. Contohnya macam tadi cikgu kata, cikgu nak tahu taburan kepalang kalian berat penduduk daerah Manjung. Satu cara memang macam negara buatlah, pergilah buat panci, pergi tanya setiap orang, berapa berat you, berapa berat you, berapa berat you. Lepas tu catat, lepas tu buat macam matematik, buat jadual selang kelas, buat kekerapan, lepas tu pergi kira min, mod, median. Tapi satu cara yang kita boleh buat di mana mungkin sebab kita tidak mampu nak survey semua orang, tidak mampu mungkin masalah kos ke, masalah masa ke, ataupun kita pun tak ada kuasa itu kan nak semua orang respon kepada kita. So apa yang kita boleh buat ialah kita hanya cuba ambil sekumpulan orang, kemudian kita catat dia punya berat, lepas tu kita buat satu ramaran lah, kita buat satu ramaran. Dan kita akan tahu ini ialah lah, kalau saya boleh ambil makin banyak sampel, maka saya punya ramaran tu makin tepat. Makin besar sampel saya, maka apa yang saya teka tu, nilai percubaan saya ataupun nilai anggaran saya akan makin menghampiri kepada nilai yang sebenar. Itu maksudnya lah. Makin dekat kepada, makin besar sampel dia makin tepat kepada yang sebenar. So yang kalau kita sekarang dapat satu graf taburan normal di mana kita dapat kalau inilah mean kita. Cikgu tak kan, kalau kamu masih ingat sebelum cikgu pernah beritahu kamu kan, nak jimat kos kita mungkin ikut saja mean kita. Tapi kalau ada duit lebih kita boleh plus minus kita punya sisihan piawai. So kalau kamu tengok di sini dalam graf ini cikgu boleh terangkan hari itu punya maksud. Kalau cikgu buat plus minus sisihan piawai lebih kurang 68% boleh memenuhi lah. Kalau cikgu tambah lagi ramai boleh memenuhi.
Itu cerita teori Awak faham lah, tak faham pun jangan susah hati. Biarkan di situ saja sebab cikgu kena ajar sebab ada dalam buku teks Okey, so di sini apa yang kita nak belajar hari ini ialah satu taburan norma yang piawai. Okey, cikgu ulang balik So kita tahu taburan kepalang kalian sebab dia pemboleh ubah ada jenis diskrit, ada jenis selanjar. Yang kita akan belajar hari ini ialah pemboleh ubah jenis selanjar, di mana bila saya lukis graf dia bentuk loceng yang simetri, maka dia dipanggil sebagai taburan normal. Dan jika graf ini mempunyai min dia kosong, sisihan piawai dia ialah 1, maka taburan normal ini dipanggil sebagai taburan normal piawai. Boleh? Cikgu ulang balik Okey, dalam tajuk ini kita belajar kejap. Mana dia? Okey. Dalam tajuk ini cikgu mula-mula ajar awak yang paling umum iaitu taburan kepalang kalian. Okey, taburan kepalang kalian. Kalau kamu masih ingat, kita buat gambar raja pokok. Okey, kita buat gambar raja pokok. Lepas tu kita ambil kesudahan yang sama itu group dalam satu jadual. Waktu itu cikgu katakan dia tak semestinya 2 cabang pun, itu paling umum punya. Dia tak semestinya 2 cabang, dia boleh banyak cabang. Okey, tapi kalau binomial dia mesti hanya ada 2 cabang dan dia punya kepalang kalian mesti tetap. Okey, dan binomial adalah sejenis kalau melibatkan diskrit punya lah, pemboleh ubah rawat jenis yang diskrit punya. Okey, dan lepas tu cikgu beritahu kamu ada sejenis yang dipanggil selanjar punya. Okay, sebenarnya kalau pemboleh ubah rawat jenis yang selanjar punya, kita memang pun tak mampu nak lukis gambar raja pokok dia sebab cabang terlalu banyak. Kita tak mampu lukis So kita memang akan dipekarkan graf sahaja terus dipekarkan graf taburan saja. So kalau sekarang kamu diberi satu kepalang kalian yang jenis pemboleh ubah rawat dia ialah serawat, dan kalau awak dapati graf dia ialah bentuk loceng yang simetri, maka kita akan kata ini ialah taburan normal. Okey, itu baru taburan normal. Taburan normal pun ada banyak. Okey, yang kita akan panggil sebagai taburan normal piawai ialah waktu itu dia mempunyai min dia kosong dan sisihan piawai dia ialah 1. Sisihan piawai dia ialah 1. Maksudnya bila saya lukis graf itu, okey, tengah-tengah ini mesti kosong. Okey, tengah-tengah ini mesti kosong. Okey, kalau cikgu ambil sisihan piawai 1, maksudnya cikgu ambil ini 1, cikgu ambil ini negatif 1, luas kawasan ini di sini kalau kamu tengok ialah 34 tambah 34 iaitu 68% kan. So luas kawasan ini kita tahu penuh ialah 1. So kawasan ini mesti 0.68. Luas kawasan ini. Okey, itu maksudnya lah. Okey, itu maksudnya. Okey, kita tidak, so far cikgu pun tak tengok latihan suruh kita lukiskan graf taburan normal ini. Maksudnya macam hari itu taburan binomial daripada kosong dia bercerita, kita sediakan jadual, kita buat dia punya graf taburan binomial. Itu ada, untuk binomial ada. Untuk graf taburan normal, cikgu so far tak nampak pun, dalam latihan pun cikgu tak nampak dia suruh kita buat benda ini. Dia suruh kita buat benda ini. Mungkin satu sebab ialah sebab dia akan melibatkan sampel yang terlalu besar. So dia tak mungkin suruh awak lakukan lah. Sebagai projek mungkin boleh lah. Okay, so maksudnya dalam exam pun tidak akan ada soalan suruh awak sediakan graf ini. Tapi dia ada soalan aplikasikan graf ini. Okay, aplikasikan graf ini. Okay, kalau zaman kita tidak ada kalkulator saintifik 570, bila soalan yang bertanya tentang taburan normal, kita jawab semua soalan ini, kita mesti perlu faham apa yang cikgu cerita tadi. Ciri-ciri graf itu, baru kita boleh jawab soalan. Tapi sekarang kita sudah ada kalkulator saintifik 570 yang kita boleh bawa masuk dalam exam, maka cikgu tidak pakai teknik lama itu, cikgu akan ajar kamu terus gunakan kalkulator sahaja. Terus gunakan kalkulator sahaja. So kalau kamu tengok dalam nota kamu, sebab benda ini landscape dia, so mungkin awak kena buka awak punya nota, iaitu pada muka surat apa
muka surat 10. Okey, muka surat 10. Boleh? So, kalau kamu tengok cikgu sediakan 2 kolom cikgu sediakan 2 kolom. Satu ialah kalkulator warna hitam, satu ialah kalkulator warna putih. Boleh? Ada 2 kalkulator dan cara tekan dia jauh berbeza. So, cikgu hari ini akan mula dengan kalkulator warna hitam jenis ini dulu. Lepas tu cikgu akan gunakan sikit masa untuk ajar mereka yang kalkulator warna putih ini. Okey, besok baru cikgu ajar bahagian bawah. Besok baru cikgu ajar bahagian bawah. So secara amnya, bila soalan ini ialah taburan nombor, kita ada dua bentuk soalan. Ada 2 bentuk soalan. Satu soalan ialah dia tanya berapa kepalang kalian dia. Okey, satu lagi soalan ialah dia bagi kepalang kalian, dia tanya apakah nilai sebelum dia. Macam kalau kamu tengok taburan binomial pun ada soalan jenis ni. Okey, mungkin awak tengok awak punya nota muka surat mana cikgu nak bagi kamu tengok kejap. Muka surat muka surat 6. Okey, muka surat 6 soalan 1. Okey, kalau kamu tengok muka surat 6 soalan 1, soalan saya ialah cikgu tanya cari kepalang kalian. Cari kepalang kalian bila sekian. Okey. So, apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah soalan jenis ini. Cari kepalang kalian. Tapi bukan untuk taburan binomial, untuk taburan normal. Okey? Untuk taburan normal, macam mana kita nak cari kepalang kalian dia. Itu yang apa yang cikgu nak ajar hari ini ya. Okey. Besok cikgu akan ajar ialah untuk jawab soalan macam soalan 5. Macam soalan 5 muka surat 6. Di mana cikgu beritahu kamu sudah kepalang kalian dia ialah berapa. Lepas tu cikgu tanya awak apakah X berkenaan. Cerita yang terbaliklah. Cikgu bagi kepalang kalian, cikgu tanya apakah X berkenaan. Boleh ya? So hari ini cikgu lebih titik beratkan ialah macam mana kita nak cari kepalang kalian ya. Okey, so cikgu mula dengan kalkulator yang warna hitam. So siapa yang kalkulator warna putih, cikgu akan nasihatkan awak jangan dengar. Sebab kalau awak dengar, nanti awak akan confuse. Sebab cara dia agak berbeza. Okay? So nanti bila sampai kalkulator putih, cikgu akan panggil lah. Okay, cikgu akan panggil. So kamu mungkin boleh on saja awak punya video, tapi tak dengar. Sampai cikgu panggil awak. Dalam rekod saya yang warna putih, cikgu nanti akan panggil Akil dengan Hanan. Akil, Hanan dan Syifa. Bila cikgu panggil nama awak, baru awak dengar. Okay, khasnya Syifa dengan Hanan. Sebab awak dan Hanan ada kalkulator putih. Sekarang awak boleh rehat tapi on lah. Supaya bila cikgu panggil awak dengar. Okay, so siapa yang kalkulator hitam punya ikut cikgu duluan. So soalan ini dia akan tanya apakah kepalang kalian. Tapi sebab oleh kerana kali ini kita punya pemboleh ubah ialah jenis selanjar. So cikgu tidak mungkin, okay, kejap cikgu nak tulis di mana. Okay, kejap tak boleh. Kejap. Okey, sudah. Okey, balik sini ya. Kalkulator warna hitam punya ikut cikgu dulu Hari ini kita belajar kolom ini saja. Belajar kolom ini iaitu cari kepalang kalian. Oleh kerana ini ialah taburan nombor. So nanti soalan mungkin akan tanya ialah cari kepalang kalian. Bila awak punya S. Kali ini cikgu tak macam binomial. Kalau binomial kan kita akan tulis S sama dengan 2. Kejap.
Okey, kalau binomial cikgu akan bagi suruh kamu cari macam ini kan. Cari kepalang kalian bila S sama dengan 2. Lepas tu awak gunakan rumus binomial ataupun awak gunakan graf taburan binomial untuk tahu jawapan. Oleh kerana ini ialah pemboleh ubah rawat selanjar, so biasanya soalan tidak akan tanya sama dengan. Soalan akan tanya kita lebih besar ataupun lebih kecil. Boleh? Contoh cikgu bagi nombor kecil sikit. Katakan cikgu bagi 1.2. Okey. 1.4 contohnya. So, soalan saya tidak akan tanya awak sama dengan. Soalan saya hanya akan tanya awak lebih besar ataupun lebih kecil. Boleh ya? Lebih besar ataupun lebih kecil. Dan kadang-kala kamu akan tengok soalan ada sama dengan. Untuk daburan normal, soalan kita ada sama dengan, soalan kita tak ada sama dengan, tak penting. Tak penting. Cara dia sama. Dia tak macam binomial. Kalau binomial, kita tulis PS lebih besar sama dengan 2 dengan kita tulis PS lebih besar 2 berbeza. Kalau binomial, kalau binomial, ini maksudnya kita kena buat S sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau bawah ini maksudnya S sama dengan 3, 4 dan seterusnya. Itu binomial. Tapi kalau dia ialah taburan normal sebab dia jenis lanjar, so benda ini ada sama dengan tak ada sama dengan, dia tidak mempengaruhi jawapan kita. Maksudnya cara kita buat adalah serupa. Okey, so sekarang awak keluarkan kalkulator awak. Okay. Walaupun awak nampak warna dia jenis ini tapi ini ialah untuk warna hitam punya. Okey. Boleh So kamu tekan mod. Ataupun awak boleh tengok nota saya, awak tekan mod sehingga awak nampak SD, steady state. Saya perlu on. Awak tekan mod sehingga awak nampak SD. So macam biasalah. So kalau power itu ialah 1, awak tekan 1. Okey. Lepas tu kamu cari ini DISTRI. Sebenarnya dia datang daripada bahasa Inggeris taburan, distribution. Ini mana dia? Ini DISTR. Boleh nampak? Saya rasa kalau cashier pun di tempat 3. Tapi cikgu harap awak bukan hafal tau. Awak bukan hafal angka ini. Awak hafal istilah ini. Sini datang daripada bahasa Inggeris punya perkataan taburan. Bahasa Inggeris taburan ialah distribution. So kita nak pakai ini macam biasa sebab sorry ini bukan calculator cashier, so dia punya warna lain sikit. So macam biasa kalau awak calculator warna hitam, awak tengok dia ialah warna shift punya warna kan. So awak pun tekan dia, lepas tu awak tekan dia. So awak akan nampak benda ini keluar. Siapa yang calculator warna hitam sudah berjaya dapat benda ini? Calculator hitam. Nisa dapat tak? Perlu saya ikut ulang? Nisa, you boleh tapak ini? Sampai skrin awak keluar ini. Tapak? Dapat. Siapa tak tapak? Cepat-cepat potong cikgu, cakap cikgu saya tak tapak. Cikgu ulang. Tak ada? Kalkulator putih jangan cuba. Awak tekan memang tak keluar. Awak memang tekan memang tak keluar. So di sini kamu tengok cikgu tulis untuk kamu di sini nombor 1 P, nombor 2 Q, nombor A, nombor 3 ialah A. P, Q, A. Okey, di sini cikgu cuba terangkan apa maksud PQR. So P sebenarnya memberitahu kita ialah luas kawasan bolorek di sebelah kiri sini. Kalau inilah garis awak, maka ini dia. Maksud saya nombor inilah contohnya. Kejap. Contohnya, soalan ini, cikgu kena ambil soalan ini Soalan ini, kalau kamu nampak nombor ini 1.4, maksudnya tempat ini ialah 1.4. Bila awak tekan P, yang awak cari ialah luas kawasan ini. Dan kita tahu kalau awak cari luas kawasan ini, awak tengah cari kepalang kalian kawasan ini. Okey, hanya untuk soalan ini, gambar raja dia tak sepatutnya macam ini. Sebab kalau kamu masih ingat untuk graf taburan normal, min dia di sini dan min dia ialah kosong. So 1.4 sepatutnya ialah gambar raja bawah bukan atas. Tapi tak penting. Siapa yang pakai kalkulator punya kita tak kisah pun. Yang pentingnya kita tahu ialah simbol ini ialah lebih kecil. Bila simbol ini ialah lebih kecil, kita akan cari kawasan di sebelah kiri graf kita.
Tak kisahlah dia sama ada kawasan kecil macam ini ke, kawasan besar macam ini ke. So kita akan pilih pertama, P. Okay, maksudnya macam ini. Untuk jawab soalan pertama ini, soalan kedua ini, PX lebih kecil sama dengan 1.4. Cara saya buat ialah, sebab dia lebih kecil, ialah macam ini punya, cikgu akan pilih nombor 1. Cikgu pilih nombor 1. So awak tengok skrin keluar P. Lepas itu, awak hanya perlu tekan nilai ini saja, 1.4. 1.4. Awak tutup kurungan. Lepas tu awak tekan sama dengan. Dia sudah bagi jawapan. So jawapan untuk ini, berapa? Jawapan untuk ini ialah 0.91924. 91924. Okey, mungkin awak punya kalkulator pakai panjang sebab ini cikgu berjaya jumpa dalam software yang cikgu boleh pakai lah, yang ada kalkulator saintifik. So dia bagi saya sampai 5 saja. So kalau awak punya kalkulator panjang, awak ingatlah nombor kecil 4 angka peti. Boleh bagi lebih, jangan bagi kurang. Macam sini dia bagi 5 angka peti, tak apa. Boleh? Okey. Dan cikgu tidak terangkan jenis Q. Sebab jarang soalan uji jenis Q. So cikgu tidak terangkan, tapi cikgu bagi kamu tengok gambar aja. So kalau siapa nak kaji boleh pergi kaji, kalau siapa nak lah Cikgu titik beratkan P dan R saja. Okey. So P untuk jawab soalan yang lebih kecil, tak kisah lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. R untuk yang lebih besar. Sebab kalau kamu tengok contohnya soalan ini, cikgu bagi 1.2. Okey, cikgu bagi 1.2. Cikgu bagi 1.2, maksudnya tempat ini. So sebab sini ialah tempat kosong, so sesuai sinilah 1.2. 1.2. Ini. 1.2. So lebih besar, inilah kawasan yang dimasukkan oleh dia. Inilah kawasan yang dimasukkan oleh dia. So kalau cikgu nak tahu apa jawapan luas kawasan Belore ini ataupun apakah kepalan kalian dia, so apa yang saya perlu buat? Cikgu hanya perlu, kita kena distrip baliklah. Kita kena panggil ini balik, boleh? Langkah 2 ini kita ulang balik. So kali ini kita pilih 3. Kita pilih 3. Lepas tu kita masukkan nombor ini saja. 1.2. Tutup kurungan. Sama dengan, dia sudah bagi jawapan, iaitu 0.11507. 0.11507. Senang saja macam ini. Boleh? Kalau lebih kecil, kita pilih P. Kalau lebih besar, kita pilih A. Okey, siapa yang pegang kalkulator hitam tu ada masalah nak faham ini? Tak ada. Okey Okey, satu lagi awak perlu belajar. Ada 3 kejap. Syaratnya ini mesti taburan nombor piawai Kalau bukan taburan nombor piawai tidak boleh pakai ini. Boleh Okey, seterusnya yang cikgu nak ajar satu lagi ialah kalau dia bagi kita soalan kalau dia bagi kita soalan di antara, contohnya ini. Boleh negatif 0.2 sampai 1.5. Macam cikgu katalah, soalan saya ada sama dengan ke, tak ada sama dengan ke, itu tak ganggu cara kita tekan. Yang ganggu kita cara tekan ialah dia lebih besar ke, dia lebih kecil. So bila soalan jenis ini, macam mana pula kita nak tekan Macam mana pula kita nak tekan? So cara kita tekan ialah macam ini Kita akan tekan 1 tolak P untuk ini, kemudian tolak A untuk ini. Okey, maksud saya macam ini. Okey, kita padan dulu kita padan dulu. Okey, cikgu panggil dia so cikgu untuk tekan ini so cara saya tekan ialah saya akan buat 1 tolak. Okey, lepas tu cikgu nak panggil P keluar. So cikgu tekan distribution, cikgu pilih 1,
Okey, lepas tu nombor saya masukkan negatif 0.2. Kemudian tutup kurungan. Kemudian cikgu tolak lagi. Kali ini cikgu panggil A. So, cikgu kena panggil distribution sekali lagi. Nombor 3. Okay, lepas tu cikgu masukkan 1.5. Boleh ikut. Okay. Kita buat satu. Maksudnya, cikgu dalam screen cikgu akan tulis macam ini ya. Negatif 0.2, 1.5. Ini yang cikgu akan tulis dalam screen. Boleh? Itu yang awak akan nampak benda ini. So habis tekan saja sama dengan. So awak dapat jawapan 0.51245. Siapa yang kalkulator warna hitam ada masalah untuk tekan ini? Kalau tak ada, cikgu akan pergi ajar mereka yang kalkulator warna putih. Kamu ada masalah tak? Tak ada. Tak ada. Maka apa yang awak perlu buat? Okay, awak siapkan latihan 5.3.1. Soalan 1, soalan 2. Itu soalan cari kepalan kalian. Tekan kalkulator saja, tak ada apa pun. Okay? Tekan kalkulator, bagi jawapan kepada saya sekurang-kurangnya 4 angka perhatian. Google Phone cikgu bagi kemudian. Faham? Boleh ya? Okay, so siapa yang kalkulator warna hitam nanti cikgu ambil kehadiran dulu. Okay, tak apalah, nanti cikgu ambil kalkulator. Siapa yang kalkulator warna hitam, kalau awak nak leave dulu, awak dalam tempat cai cakap bye dengan cikgu. Dan nanti cikgu tak apa check awak punya kehadiran sebab cikgu tengah record. Boleh ya? Okay, boleh leave lah untuk buat kerja. Okay, Akhir. Ya, teacher. Hanan? Ya. Okay, Syifa? Ya. Syifa? Okay, kita turn kita sekarang kalkulator warna putih ya. Okay, kejap. Pada yang tak nak pakai punya. Kejap. Nanti landscape kejap. Alamak, sudah lari habis. Tak apalah. Awak tengok nota awak pada muka surat 10. Pada muka surat 10, cara tekan kita jauh berbeza. Jauh berbeza. So, cikgu tidak dapat tunjukkan sebab cikgu tak ada software dia. So, kamu keluar kalkulator putih awak buat kerja, ikut cikgu. Mula-mula, kita pun ubah kita punya mode. Okay. Awak ubah sehingga awak dapat ini, nombor 7. Di situ tulis distribution. Boleh? Masuk ke dalam mode berkenaan. Sudah? Sekarang skrin awak sepatutnya nampak macam ini. Okey ke? Okey. Okay. Lepas itu, untuk cari kepalan kalian untuk cari kepalan kalian, kita akan gunakan dua ini. Normal CD. Bukan normal PD normal CD. Boleh? So, awak tekan 2. Sudah? Sudah. Bila awak sudah tekan 2, so dia akan keluar benda macam ini. Lower, upper, kemudian ada lagi simbol ini sisihan piawai. Kalau awak cursor turun ke bawah, kalau awak pakai cursor turun ke bawah, awak nampak ada satu lagi simbol min. Sebenarnya ada 4 benda di situ. Awak akan nampak ada lower, upper, sisihan piawai dan min. Dan kalau kamu tengok sisihan piawai dan min itu, dia bagi awak sisihan piawai ialah 1, min awak ialah 0. Maksudnya dia sudah setting default dia ialah jenis piawai punya, normal piawai. So asalkan awak tak kacau 2 ini, yang awak buat ini memang ialah taburan normal piawai. Sebenarnya kalkulator putih ini dia boleh buat lebih. Tapi dalam exam, kalau awak gunakan function lebih ini, tidak dibenarkan. Awak akan hilang maka kaedah awak.
Okay, awak akan hilang maka kaedah awak. So cikgu akan ajar awak tidak sentuh dua ini di mana kita hanya pakai piawai sahaja Kita hanya pakai piawai. So apa yang awak kena faham ini aja, sangat simple. Okay, awak punya graf ialah jenis ini. So lower maksudnya ialah apakah nombor di sini? Apakah nombor di sini? Okay, boleh? Lower ialah garis ini, upper ialah garis ini. So kalau cikgu gunakan soalan tadi. Okey, soalan tadi soalan pertama ialah kejap cikgu tengok rupa soalan sudah. Okey, lebih besar 1.2. Lebih besar 1.2. Okey, lebih besar ataupun sama dengan 1.2. So kamu kena faham ialah kawasan ini ialah di kawasan lorek kita kena lebih besar daripada 1.2. So maksudnya ini tempat 1.2, ini kawasan lorek kita. Boleh? Sebab kawasan kita lebih besar daripada 1.2. So cikgu kena ambil kawasan ni, baru kita punya kawasan hitam akan masuk di sini. Faham? Kalau saya pilih 1.2 di sini, cikgu lorek di sini. Tapi kalau kamu tengok kawasan lorek hitam dalam kalkulator di sini. So tak jadilah. So cikgu kena pilih ini. Okey, cikgu akan pilih ini. Ini lower kita ialah 1.2. Lepas tu kita akan tengok apa. Kalau kamu tengok di sini, kalau dalam gambar raja ni sebenarnya dia ada tempat berhenti. Tapi kita sebenarnya tak terhingga. Kan? Tempat ini tak berhenti. Lebih besar daripada 1.2. Sampai berapa? Tak tahu. 1 juta cukup tak? Tak cukup. Boleh 2 juta. So di sini tak berhenti. So bila tak berhenti, maka awak tekan dalam kalkulator, awak tekan satu nombor yang sangat besar. So di sini cikgu nampak dalam YouTube dicadangkan cikgu tekan satu nombor yang besar iaitu 9 kali 10 kuasa 99. Awak bayangkanlah 9 kemudian ada 99 kosong di belakang. Jauh lebih besar daripada 1 juta. Sangat besar punya nombor. Nak baca pun tak tahu nak baca macam mana. Okay. So cara awak tekan di sini tempat lower, okay, cursor awak gerak sampai kepada tempat lower, awak masukkan 1.2. Okay, boleh? Lepas tu awak tekan sama dengan dia akan pergi kepada upper kan? So di tempat upper awak tekan 9. Okay. Darab 10 kuasa 99. Okay, lepas tu awak tekan sama dengan dia akan pergi kepada sisi yang piawai, itu awak jangan ubah. Okay. Lepas tu tekan lagi sama dengan dia bagi awak jawapan. Jawapan dia ialah 0.11507. Kalau cikgu ambil 5 angka peti tadi kita jawapan berapa Sekejap. Okay. Dia, kalau cikgu ambil 5 angka peti jawapan serupa. 0.11507. Boleh faham? Boleh ikut untuk kali pertama sebab cikgu tak dapat bagi awak tengok soft copy software saya. Okey ke? Dapat tak ini? Okey, teacher. Okey. Sekarang kita tengok soalan kedua. Soalan kedua ialah P di mana S awak lebih kecil atau sama dengan 1.4. Betul? Tak ingat. Akhir tadi awak dah salin tak? 1.4 betul? Tak salin lah teacher. Tak salin. Cikgu tengok kejap. Lupa. Cikgu salin dululah. Nanti tak payah grow up, grow down. Sebab cikgu nak beritahu kamu jawapan adalah serupa. Okey, cikgu salin jawapan kejap. 0.91924. Satu lagi. Kalau kamu tak percaya, awak pun boleh salin dulu. Nanti awak banding jawapan dengan kalkulator awak. Cara tekan kita berbeza tapi jawapan serupa. Okey, kita perkuat So, bila cikgu tanya soalan ini, kamu kena faham. Okey, kamu kena faham pula kali ini kita punya S kurang daripada 1.4. So, supaya kawasan pelore itu jatuh di kawasan yang dia sebut itu, maka kali ini cikgu kena tulis 1.4 di sinilah. 1.4 yang kurang daripada dia. Boleh? 1.4 yang kurang daripada dia. So nanti bila awak tekan kalkulator, awak punya upper ialah 1.4.
awak punya lower sekarang ini pun tak terhingga. So kita akan letak satu nombor yang sangat-sangat kecil. Dan cikgu baca dalam YouTube dia cadangkan cikgu letak nombor ini. Negatif 9 kali 10 kuasa 99. Kadang-kadang kamu tengok penerangan cikgu yang berlainan, mungkin dia akan suruh awak masuk nombor yang berbeza. Tapi sebenarnya idea ni adalah masukkan satu nombor yang sangat kecil dan besar. Sangat-sangat kecil. Negatif yang sangat besar contohnya lah. Okay? Dan cikgu bila tengok pandai-pandai YouTube, cikgu rasa ini yang paling sesuai. Itu yang cikgu pilih dia lah. So ada orang mungkin hanya suruh awak letak 1 juta. Ada orang suruh awak letak 2 juta. Tapi cikgu bagi saya 1 juta, 2 juta lagi susah nak tekan. Pandai kosong, baik saya tekan macam ini. Okay? So terpulang kepada kamu lah. Tapi nak tepat je lah pakai ini. Tapi jangan letak 100. 100 tak cukup kecil. Negatif 100 tak cukup kecil. So kena letak negatif sebab bahagian ini pergi negatif. So awak tekan. Okay, sekarang awak cuba tekan sendiri. Cikgu tak ajar awak. Lower awak ialah negatif 9 kali 10 kuasa 99. Upper awak ialah inilah 1/4. Variance dengan sisian piawai dengan min jangan ubah. So apa jawapan kamu? Jangan cikgu kena tekan. Apa jawapan kamu? Cikgu dapat 0.91 91924. Okey. Kalau tadi punya pun itu jawapan dia kan? 91924. Boleh? Okey, sekarang kita tengok jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, tadi cikgu punya soalan ialah macam ini. Cikgu punya soalan ialah macam ini. Negatif 0.2 lebih kecil atau sama dengan S lebih kecil sama dengan 1.5. Okey, so kalau ini kamu tahu apa yang awak nak tekan untuk lower awak? Kalau cikgu tak terangkan boleh? Lower negatif 0.2 tuan. Ya, okey. Inilah lower kamu. Apa kamu? Apa? Ya, 1.5. So tekan aja. Lagi senang okey. Kalau awak tekan negatif 0.2 apa 1.5 sisian piawai dengan min yang kacau lah. So dapat tak jawapan 0.51245? Dapat teacher. Dapat. So okey ke kamu 3 orang? Kalkulator putih kamu dengan cikgu hanya terang sekali je macam ini? Okey. Okey cuba faham nota di sini lah, awak top up di nota sini. Supaya nanti bila tekan awak faham cara buat dia. Boleh So sama juga lah latihan untuk kamu ialah soalan 1 dan 2. Awak pakai juga kalkulator putih untuk buat. Hanya akhir awak buat keputusan you nak pakai kalkulator warna apa. Kalau you nak belajar kedua-dua maka awak kena buat latihan ini dua-dua kali. Kalkulator hitam sekali, kalkulator putih sekali. Pastikan awak dapat jawapan yang sama. Bila dapat jawapan yang berbeza, besok awak tanya saya. Boleh Okey. Boleh So itu saja untuk hari ini. Teacher. Apa dia? Saya tak dapat. Oh, you tak dapat yang mana satu?